بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita bersama dengan tetamu undangan istimewa pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Mustafa Suki. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih sudi bersama di teratak kami ya, teratak My Quran Time bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini Ustaz ni kita lebih kurang je warna kita. Penutup lah Ustaz ya, penutup kepada ulang kaji kita sebelum besok tuan-tuan insya-Allah kita bertemu lagi dalam My Quran Time, tapi dalam episod kita melihat juzuk demi juzuk ya, juz demi juz, dan kita target kita memulakannya sebelum Ramadan, juz yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sehinggalah kepada 27 Ramadan nanti kita sempat untuk membaca 30 juz Al-Quran dan kita menghatamkannya, di samping kita melihat sedikit daripada kefahaman bagi setiap juz yang kita baca, yang moga-moga kita dapat maklumkan kepada kawan-kawan bahawa kita ada program khatam Quran ya bersama. Kefahamannya sedikit demi sedikit, tetapi kita doa pada Allah Subhanahu taala agar Allah terima baca, faham dan amal kita pada hari ini, pada hari-hari mendatang Ramadan dan pada bulan-bulan yang seterusnya. Pada hari ini kita akan menutup
tirai ulang kaji 10 juzuk yang telah pun kita ikuti hari demi hari, ya, setengah juzuk demi setengah juz yang ada. Dan pada hari ini kita ingin melihat secara gambaran luas apakah yang ada pada 10 juz ini, agar kita dapat memahami bagaimana modul yang disampaikan oleh Allah ini perlu kita sikapi, perlu kita ambil maknai dalam kehidupan. Apatah lagi apabila kita memulakan juz pertama hari esok, insya-Allah kita sudah ada dapat gambaran bahawa juz pertama ini serba sedikit kisah ceritanya. Juz kedua begini ideanya. Sehingga kan 10 juz yang telah kita dalami sejak daripada 8 Jun 2020 adalah juz yang lebih bermakna, yang memberi nilai tambah kepada diri kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu taala. Jadi pada hari ini kita memulakan tadi dengan surah Al-Fatihah sebagai permulaan juz yang pertama, diikuti dengan 21 halaman ataupun 22 halaman. Tuan-tuan kalau ada mushaf, buka sehingga halaman 21 juz yang pertama. Terus kita ingin bersama dengan Ustaz Mustafa untuk menceritakan apakah gambaran luas juz pertama yang kita akan baca esok, Ustaz. Insya-Allah. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang muliakan Ustaz Fazrul, kemudian juga Ustaz Tirmizi dan sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita telah pun mengkhatamkan kan, maksudnya secara sepintas ataupun secara kita kata muka surat demi muka surat, yang mana ia merupakan salah satu daripada usaha untuk kita faham. Selepas mana kita dah baca, usaha untuk kita faham dan kita cuba juga untuk amalkan pada setiap apa yang kita dapat itu. Baik, jadi secara ringkasnya juzuk 1 ini dia bila mana disebut tentang surah Al-Fatihah itu lebih cenderung kepada makiyah, dan kemudian bila masuk surah Al-Baqarah dia lebih fokus kepada madaniyah. Jadi kalau lihat daripada sudut perbincangannya, tiba-tiba daripada makiyah kenapa nak pergi ke Madinah? Secara umumnya manusia ni bila dah tauhid, bila dah kuat pegangan dia kena ada ketamadunan daripada sudut kehidupan dia, sistemnya, daripada sudut apa yang ada, daripada sudut keluarga, daripada sudut jual beli, daripada sudut yang pelbagai, dia kena ada ketamadunan dan sistem-sistemnya. Jadi dia tak boleh kalau hanya sekadar berakidah, jadi daripada sudut tu macam mana nak buat sistem kehidupan. Jadi sebab tu kalau kita lihat daripada juzuk 1 ini, walaupun dia rentetan daripada surah Al-Fatihah, dan kalau kita tengok penghujung surah Al-Fatihah itu bila mana Allah sebut ghairi maghdubi alaihim, maka maghdubi alaihim tu siapa? Maka sebut dalam surah Baqarah. Maka Baqarah pada juzuk 1 ni dia nak cerita sebenarnya siapakah Bani Israel itu secara ringkas, kemudian apa yang berlaku, apa kes-kes kan yang mana mereka lakukan dan sebagainya. Maka nak detailkan lagi, maksudnya kesenambungan ataupun munasabatnya daripada ghairi maghdubi alaihim, iaitu mereka itu golongan yang Allah murka, maka jawapannya adalah pada surah juzuk yang pertama ini. Maka kita akan nampaklah apa yang dilakukan, apa yang mereka buat dan sebagainya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga daripada sudut surah Al-Baqarah ni ada sistem-sistem yang berkait dengan hutang, berkait dengan riba. Dan kalau tengok penghujung daripada surah Al-Baqarah itu sangat cantik. Kalau kita tengok ada cerita asalnya pasal sedekah. Sedekah kadang-kadang orang tak ada duit. Jadi tak ada duit nak hidup macam mana? So ada sistem. Macam mana nak buat? Dia kena berhutang. Jadi berhutang tak boleh apa? Berhutang tak boleh buat riba. Dan kemudian selepas tu ada orang setengah kadang-kadang dia tak percaya kalau sekadar berhutang ni ada apa-apa tak yang boleh digadaikan. Tu dia panggil konsep farihan maqbudah. Maksudnya hendaklah kamu pada waktu itu kamu gunakan apa? Kamu boleh jadikan satu cagaran. Jadi lihat balik daripada sudut asasnya, memang Al-Baqarah ini dia akan mengandungi sistem dan juga daripada sudut asasnya penerangan siapa itu Bani Israel dan apa yang mereka telah lakukan. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Mustafa. Juz pertama cerita tentang Bani Israel banyak, ya. Hampir 16-17 muka surat cerita pasal dia je, ya. Nak menceritakan bahawa seseorang boleh mendapat hidayah tetapi dia mungkin buat perangai juga, tapi bolehlah baiki, tapi bila katakan buat perangai itu kemenangan tu tertangguh, Ustaz, ya. Berbanding dengan kalau ikut betul-betul formula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juz yang kedua yang bermula pada halaman yang ke-22 bermula dengan perkataan sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim, ya, iaitu berkaitan dengan perubahan kiblat, Ustaz, ya. Perubahan kiblat ini. Jadi kali ini kita baca dahulu ayat 142
untuk kita sama-sama bila orang cakap saja juz sayaqul kan, sayaqul. Jadi apakah intipati adik-adik yang menghafaz Quran ya pada muka surat 22 itu dapat tahu dah, oh rupanya cerita tentang juz kedua. Tuan-tuan bila baca surah ataupun surah Al-Baqarah, masih surah Al-Baqarah tapi juz yang kedua muka surat 22, kita akan dapat maklumat, oh ini antara gambaran penekanan yang Allah sedang berikan sebelum masuk pada juz ketiga yang Ustaz cakap pasal hutang apa sebagainya Ustaz ya. Jadi kita baca dahulu ayat 142 muka surat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitanir. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله. Orang-orang yang kurang berakal di antara manusia akan berkata, apakah yang telah memalingkan mereka muslim daripada kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya? Katakanlah, wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Ini permulaan daripada juz yang kedua, banyak bercerita tentang perubahan kiblat, tentang solat, dan apa lagi Ustaz? Cerita intipati juz yang kedua, ringkas. Baik, kalau kita lihat pada kesinambungan juzuk 1 tadi, seolah bila mana adanya perkara-perkara yang melibatkan kita kata kejahatan ataupun keingkaran Bani Israel itu, dan kemudian sebenarnya dia adalah, kita boleh ringkaskan, dia sebenarnya adalah perolehan daripada tampuk kepemimpinan daripada Bani Israel dan sebagainya, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ubahkan mereka, tukar pemimpin yang baru, dan akhirnya Allah kata kalau lebih kepada juzuk 2 ni adalah berkenaan dengan pensyariatan sebenarnya berkaitan dengan kalau kamu nak jadi baik kena buat apa. Kan, maksudnya kalau kamu nak pegang betul akidah, kamu nak pegang pada syariat, kamu buat apa. Maka antara perkara pertama yang paling besar isu pertukaran arah kiblat. Kerana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, pertukaran arah kiblat ni adalah perkara yang pertama sekali yang dinasakh, yang dimansuh, maksudnya hukum pertama yang diangkat. Jadi memperlihatkan bahawa di situ ujian keimanan, ujian juga berkait dengan orang-orang yang dulu solat ke arah Masjid Al-Aqsa, macam mana sekarang ni dah ubah. Dulu kira hapus ke ataupun berdosa ke dan sebagainya. Maka di sini dia punya perbincangan, dan dalam juzuk 2 ni juga cerita tentang solat tadi, dan kemudian dia fokus juga kepada hukum-hukum sikit berkaitan dengan kisah sebagai contoh, dan berkait juga dengan cerita tentang anak yatim, kan, dan kemudian juga berkait juga sedikit paling penting juga ujian yang Allah telah berikan. Itu semua pelengkap kepada orang beriman, yang mana Allah dah ubah pemimpin tadi, nak jadi orang beriman, nak jadi orang baik, maka dia kena buat apa. Maka di situ juga ada ujian, di situ juga ada puasa Ramadan, kan. Jadi di sinilah dia punya konsep macam mana caranya setelah berubah kepemimpinan itu, kita dah nak jadi baik, maka nak jadi baik tu kena buat apa, maka dijawab dalam juzuk yang kedua. Dan salah satu ujian itu, kalau katakan tentera Jalut ya, maksudnya Talut melawan kepada Jalut, ada ujian juga Ustaz ya, mengakhiri kepada juz yang kedua sebelum kita masuk juz yang ketiga. Cepat kita Ustaz ya, kalau baca Quran macam ni stylenya habis 30 juzuk dalam masa 1 jam Ustaz ya, masya-Allah. Kita bergerak kepada juz yang ketiga pada muka surat 42 ya, di mana pada kali ini rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain ya. Itu Allah mulakan pada ayat 253, dan kemudian Allah mengingatkan tentang infak. Juz ketiga ni banyak cerita pasal infak dan juga menjaga prinsip yang akan masuk pada surah Ali Imran nanti. Kita ada juga ayat kursi Ustaz ya, yang terkenal itu ada pada juz ini, dan mungkin kita nak baca ayat 254 itu sebagai permulaan juz yang ketiga,
dan kita nak melihat bagaimana juz ketiga ini bercakap tentang pengurusan harta lah Ustaz ya. Banyak tadi Ustaz cakap tentang hutang, tentang tentang rahnu ya, tentang pajak gadai, tentang riba ya, yang salah jangan diambil perhatian. Jadi mari kita sama-sama baca dahulu ayat 254 halaman 42 juz yang ketiga. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari ketika tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan dan tiada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ini adalah antara ayat memulakan juz yang ketiga. Mari kita dengar apakah ringkasan intipati juz ketiga yang sebahagiannya 10 halaman 9 halaman ini dalam juz ataupun surah Al-Baqarah, ada bakinya pada surah Ali Imran. Sila Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang penonton, Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Jadi bila sebut tentang juzuk yang ketiga ni, fokusnya memang betul, iaitu berkaitan dengan pengurusan harta. Kerana kita dah lihat tadi bahawa pada surah Baqarah tentang Bani Israel pada awalnya, dan kemudian bercerita pula tentang keadaan macam mana jadi orang yang baik. Jadi orang baik pun dia bukan hanya sekadar dalam urusan berkaitan dengan ibadat, tapi berkaitan dengan muamalat. Kerana muamalat ni dilibatkan dengan orang. Bila libat dengan orang, maka dia lebih detail lagi. Maka Allah sebutkan tentang berkait rapat tentang satu dosa yang paling besar sekali daripada ayat 275 daripada penghujung surah Baqarah ini, tentang riba, dan juga berkait juga tentang hutang, sistem gadaian dalam Islam. Dan juga sebelum itu, kalau melihat pada awal-awal pada juzuk ni dah cerita dah tentang infak. Kerana infak ni antara ciri orang nak jadi baik, kan, nak jadi satu orang yang mana dia nak meneruskan kesenambungan kebaikan dia, dan juga dia punya apa kita kata keimanan yang teguh tu. Sebab kalau tengok patah balik awal-awal surah Baqarah pun sebut infak lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sebenarnya ciri tu sangat kuatlah untuk menyatakan seorang itu sangat baik. Maka urusan harta tu, sebab harta ini kita ada beberapa keadaan. Pertama, kita cari harta, dah cari, lepas tu kita nak jadi harta kita bertambah. Jadi bertambah ni mungkin melabur ke apa semua kan. Kemudian lepas tambah tu kita nak jadi harta tu agar bila ditimpa musibah dia ada dia punya apa kita kata dia punya penahan dia. Itu yang orang cerita tentang takafur dan sebagainya, supaya dia boleh cover kalau harta dia rosak dan sebagainya. Dan kemudian akhir sekali matlamat harta tu yang kita nak adalah dipanggil redistribution of income. Kita nak pusing balik duit tu nak bagi kat orang. Jadi di situ cerita tentang Baqarah ini banyak dia punya cerita kisah harta, tapi itulah hakikat sebenar. Dan akhir sekali Allah kata fansurna ala qaumil kafirin, pada hujung sekali 286 tu. Kerana apa? Kerana kita bimbang, takut dalam kita buat baik dan takut kita buat apa perkara kebaikan dan sebagainya, bimbang ada ciri-ciri orang kafir itu yang ada dalam Bani Israel pada juzuk 1. Juzuk kedua pun kita bimbang takut dah jadi baik melencong pula kan. Dan kemudian juzuk yang ketiga cerita tentang harta, dan akhir sekali kita kata sebenarnya semua kita yang ada ni kita tawakal, minta bantu pada Allah. Itu adalah penutup kepada surah Al-Baqarah, dan ada juz ketiga pada surah Ali Imran. Ada kaitan dengan harta juga ke tak ada Ustaz? Juz ketiga surah Ali Imran ini. Dia ada sedikit, tapi kesenambungannya sebenarnya dia kait dengan yang waladhdallin. Maksudnya Ali Imran ni nak cerita sebenarnya siapakah Nasara itu, siapakah golongan yang sesat itu. Maka dia bermula di situ, dia punya keingkaran dan sebagainya, yang insya-Allah nanti kita cuba detailkan tentang surah Ali Imran dalam juzuk yang keempat itu insya-Allah. Baik.
Jadi itu adalah juz ketiga dan kita sambung lagi juz keempat pada halaman yang ke-62. Ini adalah orang cakap bermula dengan lantana ya, lantana, tapi sebenarnya kalau setengah Quran letak kullu ta'am ni ya, jadi berkaitan dengan itu ya. Atas itu tentang kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu dermakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Itu terjemahan daripada ayat 92 bahagian atas itu dalam halaman 62. Kemudian dinyatakan tentang setiap makanan ya, setiap makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Yaqub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Jadi pasal makanan halal haram dan juga infak di atas itu Ustaz ya. Macam mana juz yang keempat? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi bila kita sebut tentang infak kan, jadi berkait pula dengan makanan. Maka sudah kita pasti bahawa dalam juzuk yang keempat ni banyaknya cerita tentang Uhud. Maka sudah tentu berkait dengan infak dan juga makanan ini antara benda yang sangat penting untuk dijaga, dipelihara. Tapi bukan kita saja, kita kena lihat kepada orang di sekeliling kita, dan akhirnya dengan sebab kita lihat itu, maka antara benda yang paling besar adalah infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juzuk yang keempat ini setelah mana cerita tentang Uhud dan sebagainya, dia fokus juga pada tema kekeluargaan. Kerana daripada sudut yang sebelum ni dah cerita sikit dah tentang beberapa perkara tentang syariat, dan akhirnya pada juzuk keempat ni dia lebih nak fokus kepada sistem perkahwinan itu bagaimana, sistem berkaitan dengan pengurusan anak yatim, sistem juga berkaitan dengan hubungan antara suami isteri dan sebagainya. Maka dia fokus pada juzuk yang keempat ini, dan melihat daripada semua ni kita akan lihat bahawa daripada sudut jihad itu pun penting, ada dia punya infak dan sebagainya, dan daripada sudut yang lain juga adalah daripada sudut tema kekeluargaan itu juga sebenarnya penting. Sebab kalau sekadar buat baik tapi keluarga terabai, kan, sekadar buat baik tapi anak yatim kita tak kisah. Jadi sebenarnya baik itu dia sangat banyak, dan dengan sebab banyaknya kebaikan itu adalah rahmat daripada Allah dan nak beri pahala lebih kepada kita dan kebaikan yang begitu banyak insya-Allah. Subhanallah. Ya, menarik apabila Ustaz menyatakan juz keempat ini ada kaitan dengan harta dan juga keluarga, kerana bila kita pergi juz 10 nanti bila bercakap tentang cabaran perjuangan ialah dua, mal dan juga auladukum, iaitu anak-anak kamu. Jadi peringatan itu berulang-ulang di dalam Al-Quran, dan insya-Allah kita menyambung kembali juz kelima pula sebentar lagi. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
Sadaqallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang terjadi atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ini adalah salah satu ayat 29 daripada juz yang kelima surah An-Nisa, surah yang keempat pada halaman yang ke-83. Kita ingin melihat apakah intipati ringkas juz yang kelima. Kita teruskan bersama dengan Ustaz Mustafa. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Fazrul, kemudian Ustaz Tir dan sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya nak masuk Ramadan ni kan, Ramadan ini dia mesti pertama benda yang orang suka ataupun yang orang tak pernah nak tengok adalah harta. Kerana dia tak tahu kalau pahala puasa dia boleh habis, sedekah dia boleh habis, zakat dia boleh habis dengan sebab harta haram, dan dia tak perinci berkait dengan harta haram. Jadi tema juzuk yang kelima ni dia fokus dua perkara. Satu harta, satu lebih detail lagi tentang keluarga. Sama juga macam tadi. Ulang lagi kan. Jadi bila diulang tu sebenarnya walaupun ada perkara yang baru difokuskan, tetapi sebenarnya kita kena ingat akhir sekali nak bagi tahu bahawa batil di situ. Kalau sebut tentang harta yang batil, Allah sebut jangan kamu makan. Sebab dia kalau jual beli ni dia masih ada ruang lagi kita tak makan. Kalau baru berniaga, kalau baru nak labur benda-benda saham yang haram ke apa kan, dia masih ada kesempatan lagi. Tapi kalau dah makan tu dia jadi masalah. Maka sebab tu ayat ni difokus jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Batil di sini dia boleh kata ada 6 perkara. So sebenarnya apa saja yang haram sebenarnya. Tapi kalau kata so ada riba tak boleh, batil. Kemudian juga berkait dengan rasuah, berkait juga dengan penipuan, kezaliman dan juga judi, maka semua tu termasuk dekat sini. Maka semua tu dipanggil sebagai batil. Jadi pengurusan harta tu sangat penting pada juzuk yang ke-25 ni, juzuk yang kelima ni. Dan kemudian juga berkait dengan seorang lelaki dekat rumah tu dia kena ada apa. Kan kalau isteri dia ada masalah dia kena buat apa? Masalah sini maksudnya nusyus. Kalau dia sebagai seorang pemimpin dia kena buat apa? Kalau contohnya dia daripada sudut mahram. Ni juga cerita tentang mahram. Jadi hari raya pun kena tahu mahram, bukan muhrim, mahram. Kan Jadi orang pakai ihram kan. Orang tengah ihram kan. Jadi mahram dia kena tahu siapa, kena salam ke apa, serang COVID kan. Jadi daripada sudut asalnya mahram pun dia kena tahu siapa, kalau susuan pun dia kena tahu siapa mahram dia dan sebagainya. Dan juga Allah fokuskan juga berkait rapat dengan apa, dengan pengurusan seorang suami, ar-rijal muqawwamun 'alan nisa, dekat rumah dia benda yang dia nak kena buat, anak dia, isteri dia dan sebagainya. Dan cantiknya sebut harta dengan urusan keluarga ni di akhir juzuk ataupun juzuk 28 dia cerita tentang tarabun. Maksudnya tarabun ini adalah isu berkait juga pada ayat yang ke-14, cerita tentang harta dan anak-anak ni rupanya musuh kita. Anak dan harta musuh kita. Kalau tak betul cara dan kawal dia, maka kita bimbang, takut termasuk dalam golongan yang juzuk 1 tadi, iaitu berkait dengan Bani Israel, tentang harta, tentang anak, semua mereka tak kisah. Jadi itu kaitan ya, kalau kita gabung-gabung kan Ustaz ya, Bani Israel dikaitkan pula kalau tentang peraturan pada juz yang kedua ya, perubahan tadi itu. Kemudian pada juz yang ketiga berkaitan dengan harta perlu diuruskan dengan baik, juz keempat harta dan anak, juz kelima harta dan anak, juz keenam pula. Cepat kita kan. Juz keenam ini bermula dengan pada halaman 102 ayat yang ke-148, masih dalam surah An-Nisa. La yuhibbullah, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara berterus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini permulaan ayat 148. Jadi juz ke-6 pula Ustaz, macam mana cerita dia? Baik, juzuk ke-6 ini selepas mana tadi dah cerita dah makan semua kan, cerita tentang harta, tentang anak. Juzuk yang ke seterusnya ini fokusnya adalah sebenarnya kita sebagai seorang beriman, seorang mukmin yang nak jadi baik ni kena tengok lagi sifat Yahudi Nasara ni apa lagi sebenarnya. Kan jadi dia fokusnya kepada juzuk yang ke-6 ini adalah berkait dengan sifat Yahudi dan Nasara, yang mana mereka ni mendustakan Allah dan Rasul, kemudian mereka memadangkan kebenaran dengan kebatilan. Kalau ada nama Muhammad itu mereka tukar kan supaya letak ataupun padamlah dan sebagainya. Maka semua itu antara perbuatan-perbuatan, kalau tengok pada hari ini antara benda yang paling besar sekali kita kena perhati, kena tengok adalah jangan memandai-mandai daripada sudut kita nak berubah Quran dan agama itu. Kalau tidak kita termasuk pada juzuk yang ke-6 ini, kita pandai-pandai sendiri, kita ubah Quran, kita tafsir sendiri dan sebagainya, maka kita bimbang, takut salah faham, dan akhirnya terjadilah kepada surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah tadi, orang yang dimurkai oleh Allah dan juga orang yang sesat. Maka kita bimbang itu, maka juzuk yang ke-6 ini fokusnya kepada orang-orang sikap yang lebih lagi detail pada orang Yahudi dan juga Nasara.
Jadi di dalam surah An-Nisa ada cerita tersebut, dan juz 6 ini sampai kepada surah Al-Maidah pun cerita pasal golongan Nasara dan Yahudi ini sendiri, ya, di mana mereka ini ada melakukan ghulu, ya, bila beragama tetapi melampau dalam beragama, tidak berasaskan kebenaran, ya, tidak mengikut kepada kitab mereka dan hanya mengikut pada hawa nafsu yang disampaikan pada ayat 77 surah Al-Maidah. Jadi Allah kata qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Ya, memang memang sesat berkali-kali Allah menyatakan tentang perkara ini pada ayat 77 di akhir juz yang ke-6. Juz yang ke-7. Juz ke-7. Sambungan lagi masih dalam surah Al-Maidah. Sebagaimana kita dah bincang awal dulu bersama Ustaz Safri bahawa juz ini adalah bukannya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika masa Hajjaj untuk memudahkan pembahagian untuk kita memahami, tetapi dia ada sambungan, Ustaz, ya, bercakap tentang kesatuan tema di dalam Al-Quran ini dari satu juz kepada satu juz, satu surah kepada satu surah. Ini ada kaitan yang pastinya kaitannya menuju ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi juz ke-7, Ustaz, kita nak baca sedikit, iaitu pada ayat yang ke-83 pada halaman 122, tentang sifat orang yang bila mendengar ayat Allah, dia ini mendengar kebenaran, dia jurai air mata dia. Ayat 83 kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu lihat mata mereka mengalirkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui daripada kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini permulaan antara ayat permulaan juz yang ke-7. Apakah intipati adik-adik yang menghafaz? Nanti kita baca, tuan-tuan sekalian, juz yang ke-7. Apakah kisahnya? Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Juzuk yang ke-7 ni dia fokusnya berkait dengan apa boleh, apa tak boleh, apa yang halal, apa yang haram. Maka itu fokusnya. Kerana kalau kita melihat daripada sudut makanan, melihat daripada sudut sebagai contohnya cerita tentang sumpah juga, kan, apa itu sumpah, dan macam mana kalau kita tu sumpah satu perkara yang kita tak mampu nak lakukan ataupun nazar kita panggil, maka apa yang kita perlu lakukan, kan, nak kena bayar ke, nak kena apa, maka detail daripada sudut yang diceritakan. Dan kemudian di sini juga cerita tentang judi, cerita juga pada berkait dengan beri makan bahala, berkait juga dengan perkara-perkara yang mana diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka halal dan haram itu sangat sinonim pada juzuk yang ke-7 ni, apa boleh, apa tak boleh. Maka kata kalau kita melihat satu persatu, maka kita akan jumpa perkara yang berkait dengan makanan, berkait dengan perbuatan, berkait juga dengan isu-isu berkait dengan tauhid, akidah dan sebagainya. Maka apa boleh, apa tak boleh, maka itu ada detail juga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada juzuk yang ke-7 ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz. Juz ke-7 sebahagiannya pada surah Madaniyah Al-Maidah, ya, dan sebahagiannya itu pada juz ke-7 surah Al-An'am, iaitu surah Makkiyah, menceritakan tentang ketauhidan pada Allah dan bercakap tentang makanan, disambung lagi Ustaz, ya, maksudnya makanan yang disembelih dengan tanpa nama Allah, dan juga elemen-elemen tauhid, dan kita berpindah kepada tauhid pada Allah itu adalah amat penting. Dan dinyatakan pada juz ke-8 pada halaman 142 ayat yang ke-112, ya, wa kadzalika ja'alna, dan kami demikianlah untuk setiap kami nabi kami jadikan musuh yang terdiri daripada syaitan-syaitan, manusia dan jin. Ini adalah terjemahan ayat 112.
Kata Allah apa? Sebahagian daripada mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan yang indah sebagai penipuan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Jadi ini adalah dah mula masuk kepada fasa perjuangan Ustaz ya. Bila cakap tentang tauhid, bercakap tentang perjuangan, surah ke-6 ini sudah mula bercakap tentang perlu menyampaikan ya mesej ketauhidan itu kepada ramai. Apakah intisarinya? Kita baca dahulu ayat 112 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Surah Al-Azim. Inilah daripada ayat yang ke-112 ya, dalam juz yang ke-8 bercerita tadi tentang syaitan di kalangan jin dan manusia. Nak ceritanya jin dan manusia, syaitan ini boleh dalam bentuk manusia dan jin Ustaz ya. Maksudnya syaitan ni bukan semestinya jin. Itu kefahaman juga ya. Okey, jadi apa cerita dalam juz ke-8 pula? Pasal sebelum kita dia sebahagiannya pada Al-An'am, kemudian nak masuk pada surah pemusuhan manusia dan juga iblis itu pada surah Al-A'raf. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Jadi dia sebenarnya lebih fokus kepada pemisalan ataupun perbandingan yang Allah buat. Banyak juga dalam juzuk ini, semua itu adalah untuk memantapkan tauhid. Jadi kita kata perbandingan ataupun pemisalan yang Allah buat dalam banyak ayat ini, maka untuk apa? Untuk memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Allah menghidupkan orang yang telah mati. Sebagai contohnya juga Allah buat tentang cerita pemimpin di sebuah kampung. Di sebuah kampung tu di mana, macam mana, itu kena tengok balik my Quran time yang sebelum ini kan. Dan kemudian juga di sini juga dibincangkan juga tentang bagaimana seorang yang menerima hidayah petunjuk Allah dengan dia punya sadr, maksudnya dia punya dada itu yang sangat lapang, kalau tidak dia sempit kalau dengan selain daripada Islam, maka semua itu difokuskan pemisalan dan perbandingan. Juga Allah buat cerita sebagai contohnya tentang zakat kan. Jadi zakat ini tumbuhan yang menjala, yang tak menjala ini, jadi macam mana ceritanya, macam mana kisahnya, maka semua tu perbandingan untuk mentauhidkan Allah. Kalau tengok daripada macam mana boleh hidup, macam mana boleh menjala dan sebagainya, semua tu dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fokusnya macam seperti surah Makkiyah ini banyak suruh tengok pada alam ya. Betul. Untuk merasakan keesaan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah perbandingan yang Allah buat banyak juga dalam juzuk yang ke-8 ini dalam surah Al-An'am. Ya, bagaimana pula juz ke-8 dalam surah Al-A'raf Ustaz? Baik, jadi A'raf ni bila cerita pula tentang keadaan manusia yang ada golongan-golongan tertentu, siapa ashabul A'raf kan, dan kemudian bagaimana keadaan mereka, maka itu nak ceritanya pula adalah kesan daripada bila mana mereka ini perbandingan itu mereka ambil. Kan perbandingan itu mereka ambil, mereka pegang dan mereka lihat dan mereka tengok, maka dengan sebab itu akhirnya terus nak bagi kesimpulannya pada awal surah-surah Araf tu, siapa golongan itu? Dia ambil ataupun tak perbandingan tauhid itu, ataupun sebenarnya mereka ingkar dan mereka biarkan saja, maka siapakah golongan itu? Maka itu perbincangan yang telah pun kita lalui pada sebelum ini. Baik, jadi itu adalah daripada juz yang ke-8 ya, dan ada kisah-kisah Ustaz ya. Allah bawakan kisah demi kisah seawal daripada ayat 88 pada juz yang ke-9 tentang Nabi Syuaib. Ya, jadi ini adalah kisah bagaimana mereka yang bersama pihak yang beriman ataupun pihak yang tidak beriman. Allah ingatkan, surah Al-A'raf adalah surah Makkiyah untuk sama-sama kita kuatkan jiwa kita dengan perjuangan keimanan dengan orang-orang kisah-kisah terdahulu. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-88 ini sebagai permulaan, kita bacakan Ustaz. Buku surat yang ke-162 ya, maksudnya pembesar-pembesar yang menyombongkan diri daripada kaum Syuaib berkata, wahai Syuaib, sesungguhnya kami akan mengusir engkau bersama dengan orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali jika engkau kembali kepada agama kami.
Syuaib berkata ya pada ayat 88 ini, adakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya. Jadi sampai kena keluar daripada kawasan tu ya. Itu kesan tauhid sebenarnya, kena keluar kerja ke, kena keluar daripada tempat kerja, kena keluar kerana apa? Kerana tidak disukai. Itu adalah rempah ratus tauhid Ustaz ya. Jadi kita baca ayat 88 ini sebagai ulang kaji kita bersama insya-Allah. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aib والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله. Surah Al-Azim. Itulah bacaan ayat 88 daripada juz yang ke-9 sebentar tadi ya, untuk sama-sama kita maklumi bahawa sebenarnya kisah orang yang bersama dengan keimanan dengan yang memusuhi keimanan. Sudah pastinya awal kisah surah Al-A'raf itu surah Iblis dan Adam Ustaz ya. Adam dan Iblis, memang Iblis dah berjanji dah minta pada Allah SWT memusuhi, dan ada kuncu-kuncunya ya, di kalangan syaitan, di kalangan jin, di kalangan manusia yang akan mengikutinya di atas dunia ini. Dan kisah-kisah dibawakan dalam surah Al-A'raf itu disambung lagi pada surah Al-Anfal ya. Surah Al-Anfal, kalau boleh Ustaz ceritakan sikit dalam surah Al-Anfal ini, surah ini berkaitan dengan apa Ustaz? Ala Rasulillah. Bila sebut tentang ujian tadi, kalau sebut kesinambungan daripada juzuk 29 juzuk 9 ini, cerita tentang dia sebenarnya temanya adalah lebih fokus kepada cerita para nabi, yang itulah terkandung di sini Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian juga Nabi Musa alaihissalam, Firaun dan sebagainya, dan kemudian nabi sendiri. Jadi ini fokusnya, maksudnya apa dia, iaitulah bila mana mereka berhadapan dengan orang yang menentang, dan fokus menentang itu adalah kepada pemimpin-pemimpin. Dan biasanya kalau kait saja antara pemimpin ni yang mereka menentang nabi ni, mesti ada sifat dia pemimpin dan takabur. Mesti ada dua sifat ni, yang mana mereka ni lah yang nak menghalang, dan mereka sebut masuklah ke dalam agama kami dan sebagainya. Jadi disebut di sini adalah millah, millatina pada ayat 88 yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi. Millah ni sebenarnya dia satu agama yang boleh jadi betul, boleh jadi salah kan. Jadi sebenarnya kalau sebut ad-din, confirm Islam tu betul. Jadi itu antara beza antara din dengan millah. Jadi terus pergi kepada surah Al-Anfal tadi, kita melihat daripada Anfal itu sendiri adalah berkonsep daripada sudut dia, harta ni dia ada macam-macam. Ada harta kita dapat sendiri, ada harta zaman Nabi, rampasan perang dan sebagainya, ada bentuk fai ni tak sempat nak perang kan, dan dapat harta dah, lari musuh lari dan sebagainya. Jadi melihat daripada sudut ini, kita akan tengok bahawa sebenarnya antara kuncu-kuncu iblis tadi tu adalah perasaan hawa nafsu yang inginkan kepada harta. Jadi harta di sini apa? Harta dengan cara belum diagihkan, kita ambil dululah kot. Kan, ataupun ni rasuah ke apa ni, bukan ada orang nampak. Jadi kegilaan ataupun kesukaan kepada harta itu memang satu benda yang akhirnya akan menguji manusia selepas mana dia takabur, selepas mana dia itu menolak agama yang dibawa oleh Nabi SAW, selepas mana menolak segala tauhid dan sebagainya, mereka sukakan kepada kesyirikan dan akhirnya dihidangkan dengan harta. Maka harta itu ujiannya bukan sekadar orang-orang kafir, tapi juga kepada orang beriman. Jadi daripada surah Al-A'raf itu kuncu-kuncu, maksudnya iblis menggoda syaitan di kalangan jin manusia itu, akhirnya dia latih nafsu diri manusia
orang beriman ke tak beriman pun akhirnya tercabar juga sebagaimana yang kita lihat dalam surah Al-Anfal, dan puncaknya itu kita lihat dalam surah At-Taubah, iaitu bila nampak harta, ya, apabila diberikan anak-anak, keluarga, ia menghalang daripada perjuangan. Itulah puncak setakat ini 10 juz yang kita sudah pelajari, yang menuntut kepada kita baca Quran, menuntut kepada kita berjuang, bukan sekadar duduk-duduk diam sahaja. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah 10 juz kita sudah ulang kaji, dan kita harapkan kita menyambung esok satu juz demi satu juz untuk kita dapat ringkas-ringkas, dan insya-Allah selepas habis khatam Quran kita menyambung juz kita yang ke-11 selepas daripada Ramadan nanti insya-Allah. Kita berdoa bersama dengan Ustaz Mustafa untuk menutup ulang kaji 10 juz kita. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami tak pandai, kami jahil, kami ini tidak mengetahui apa-apa berkaitan melainkan dengan hidayah dan petunjuk kepadamu ya Allah. Maka jadikanlah Quran, jadikanlah sebagai panduan dalam kehidupan kami, dan mudah-mudahan dengan sebab apa yang kami belajar, apa yang kami faham ini kami dapat amalkan, dan amal pahala yang tidak pernah putus-putus mudahan di hari akhirat kala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan kita menjadi orang yang sentiasa istiqamah bersama Al-Quran. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dan memberikan idea, dan tolong maklumkan kepada rakan-rakan bahawa esok kita bermula juz pertama, setiap hari satu juz sehinggalah kepada 27 Ramadan. Harapnya kita selesai 30 juz secara ringkas, dan kemudian bersedia menyambung kembali My Quran Time kita dengan setiap halaman kita dalami, dan moga-moga kita dapat Allah panjangkan umur, diberikan rezeki, diberikan hidayah mendalami 30 juz ini cover to cover, kulit ke kulit, dan kita boleh ulang dari masa ke semasa dengan kefahaman yang lebih mantap, lebih jitu menuju Allah. Kita bertemu kembali pada jam 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas agar kita terus istiqamah bersama Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.